ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المصلحين وسيد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Terima kasih kepada pimpinan majlis, sahabat-sahabat sekalian, Dr. Razin dan juga Dr. Hussein, pengarah program, pimpinan perubatan oleh jawatan kuasa program, seterusnya siswa dan siswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya kita merapatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan pada pagi ini. Kita berhimpun untuk berbincang tentang sesuatu yang disebut di dalam Al-Quran. Dan yang kita akan bincang pula berkaitan dengan diri kita, pembentukan identiti. Yang saya definisikan perkara itu sebagai akhlak. Nabi SAW sebut, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan adalah untuk sempurnakan akhlak. Allah Subhanahu wa taala sebut berkaitan dengan Nabi dan Rasul ini di dalam surah Al-Qalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad berada di atas akhlak yang tinggi. Saudara-saudari sekalian, siswa dan siswi, Nabi SAW didatangi dengan beberapa orang musyrikin Mekah yang sebelum daripada itu Quraisy telah menghantar dua orang untuk bertemu dengan Al-Ahbar, yaitu pendeta Yahudi di Madinah, An-Nadhr bin Al-Harith dan juga Uthbah bin Abi Mu'ayyid, untuk bertanya kepada mereka, orang-orang Yahudi yang tahu tentang Al-Kitab, orang-orang Yahudi yang tahu tentang Nabi dan juga utusan akhir zaman. Sewaktu mereka berjumpa dengan seorang lelaki yang mendakwa di Mekah menjadi seorang Nabi dan juga Rasul, maka mereka telah mengutus dua lelaki ini bertemu dengan ahbar Yahudi di Madinah untuk mereka confirm apakah sifat seorang Nabi, apakah sifat seorang Rasul dan seumpama. Lalu mereka mencadangkan, tanyalah kepada lelaki yang mendakwa dia sebagai Nabi itu dengan beberapa soalan. Antaranya ialah berkaitan dengan pemuda yang telah hilang. Apakah cerita mereka? Tanya juga kepada mereka berkaitan dengan rajulun tawwaf, yaitu seorang lelaki yang berjalan mengelilingi dunia, dan tanya kepadanya berkaitan dengan roh. Sekiranya dia boleh menjawab, fahuwa nabiyyun mursal, wa illam yujib fahuwa rajulun mutaqawwal atau kama qala fi hadis. Sekiranya dia jawab soalan-soalan tadi, maka dia adalah nabiyyun mursal. Dia seorang nabi yang diutuskan oleh Allah. Dan kalau dia tak boleh jawab, fahuwa rajulun mutaqawwal, seorang lelaki yang hanya mendakwa, bercakap, sembang saja. Okay, boleh. Next slide. Dan akhirnya mereka balik
lalu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diajarkan oleh al-ahbar Yahudi. Mereka tanya soalan-soalan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam riwayat yang menyebut sebab nuzul surah Al-Kahfi yang punyai sebanyak 110 ayat, salah satu riwayat berkaitan dengan yang disebutkan tadi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam saujibukum ghadan walam yastathni, aku akan jawab soalan ini esok. Dalam riwayat sebut Nabi tidak menyebut istithna, iaitu dengan maksud tidak menyebut insya-Allah. Esok mereka datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah belum boleh jawab. Lalu disebutkan satu riwayat detail, ada lagi riwayat yang tidak terlalu detail, terus menyebut Nabi tidak dapat jawab selama 15 hari. Bayangkan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, di pihak Nabi SAW, di pihak para sahabat. Bagaimana pula di pihak orang-orang musyrik yang telah bertanya Rasulullah. Mereka balik berjumpa dengan dua wakil ini. Mereka balik bersama dengan kawan-kawan mereka. Lalu mereka mengatakan hampir pasti bahawa ini adalah yang kedua, fahuwa rajulun mutaqawwal. Para sahabat dah mula gelisah. Nabi tak jawab. Di sini para ulama tafsir menyebut inilah tanda dan inilah bukti bahawa Al-Quran turun daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan ciptaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ia ciptaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi boleh jawab, bukan setakat menyatakan saujibukum ghadan, tetapi Nabi akan jawab terus on the spot. Dia boleh reka, dia boleh agak dan seumpamanya, tetapi ini bukti yang paling nyata. Dan akhirnya ini merupakan tarbiyah, ini merupakan teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan boleh rujuk salah satu ayat daripada surah Al-Kahfi yang direct Allah menyebut dan Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Janganlah kamu menyebut wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku akan buat satu perkara fa'ilun esok, pada esok hari ataupun seumpamanya, melainkan sebutlah insya-Allah.